Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan utama, kawasan hijau di sekitar Bandaraya Kuching terus dipelihara dan dinaik taraf kerana ia memainkan peranan penting dalam perancangan bandaraya yang lestari dan berdaya huni. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bopen berkata, kawasan yang memiliki tumbuhan hijau diperlukan untuk warga Kuching bernafas di sebalik pembangunan. Menurutnya, kawasan hijau dengan udara yang segar itu juga sesuai untuk aktiviti beriadah warga Kuching bersama keluarga. Iaitu satu kawasan dengan kawasan yang hijau. Kalau MBKS kita ada Setutung, di mana ia menjadi tempat untuk masyarakat kita beriadah. Di samping exercise lah, kita hendakkan warga kita juga sehat belaka. Jadi ini akan kita teruskan dan kita berilah kemudahan-kemudahan yang cukup di kawasan MBKS. Di Petrajaya, kita akan menggazetkan kawasan Seoul Kandis sebagai Nature Reserve. Bermakna kita akan mengekalkan kehijauan di Bukit Seoul hingga ke Boulevard. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis sambutan ulang tahun memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-35 tahun di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau memuji inisiatif Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang menganjurkan program Kuching Car Free Morning yang membolehkan masyarakat beriadah dalam mengamalkan hidup sihat. Jelas beliau, program tersebut diadakan pada hari Ahad, minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Terdahulu ketika berucap, Datuk Bandar Kuching Utara Datu Junaidi Ridwan berkata, DBKU dan MBKS akan terus memberi perkhidmatan terbaik kepada warga kotanya. Menurutnya, kerjasama antara kedua-dua pihak berkuasa tempatan ini dengan masyarakat amat penting bagi memastikan inisiatif menyejahterakan Bandaraya Kuching dapat dicapai. Katanya lagi, setiap pihak memikul tanggungjawab sebagai penjaga alam sekitar. Usaha-usaha DBKU dan MBKS mungkin kurang ataupun tidak berkesan jika warga bandaraya tidak dilibatkan bersama di dalam setiap inisiatif serta program penjagaan alam sekitar yang telah dirancang. DBKU dan MBKS beriktizam untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang terbaik kepada warga kota dan di samping itu mengajak agar semua individu dan kumpulan sosial penduduk Kuching mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu memastikan kelestarian alam sekitar bandaraya Kuching yang indah dan dapat dikekalkan atau dipertingkatkan. Sehubungan itu, jelasnya pihak DBKU dan MBKS telah mengatur pelbagai acara serta program yang bakal memeriahkan lagi suasana bandaraya tersebut. Laporan seterusnya, Sarawak menyasar untuk menjadi destinasi utama eko-pelancongan dan acara perniagaan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, bagi mencapai objektif tersebut, salah satu inisiatif adalah untuk mencipta program, perayaan dan acara perniagaan di Sarawak yang unik dengan sokongan keuangan yang mencukupi serta kerjasama jawatankuasa untuk promosi yang meluas. Menurutnya, sasaran Sarawak menjadi destinasi tarikan eko-pelancongan khususnya akan berteraskan matlamat pembangunan mampan SDG di mana ia akan dipacu oleh komuniti yang diperkasakan dalam pemeliharaan warisan, budaya dan biodiversiti selain menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam sektor pelancongan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Seminar Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 di Kuching pada Selasa. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata kerajaan Sarawak juga berhasrat membangunkan lebih banyak muzium di seluruh negeri bagi memelihara sejarah tempatan. Actually, we have got big plan to have more museums in Sarawak. I've been getting so many applications, ever since we officiate the Borneo Cultures Museum last year. There have been requests for another museum in Bintulu, requests for museum in Miri. Dalam pada itu, sebanyak 28 muzium negeri dan agensi telah mengambil bahagian dalam sambutan tahun ini melibatkan 800 kontijen dan peserta.
Ini juga merupakan kali ketiga Sarawak menjadi tuan rumah kepada program seminar itu dengan kali pertama pada tahun 2003 manakala kali kedua pada tahun 2013. Di Pekan Selangau pula, Karnival Selangau 2023 merupakan inisiatif menyemarakkan semangat perpaduan dan menjalin hubungan silaturahim antara satu sama lain. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta berkata, Karnival Selangau adalah platform untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan. Jelasnya ia merupakan salah satu aktiviti tahunan untuk mempopularkan daerah Selangau selain dari aktiviti seperti rakit dan sebagainya. Menurutnya lagi, karnival ini juga memberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan di samping mengetengahkan dan mengasah bakat-bakat baru dalam nyanyian, penulis lirik dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian pertandingan karaoke Selangau Talent dan Battle of the Band sebenar Karnival Selangau 2023 baru-baru ini. Dalam pada itu, Edwin memuji usaha Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC dalam penganjuran program seperti ini. Sementara itu, Joe mahu dinobatkan jauhan bagi pertandingan karaoke Selangau Talent dan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 sijil dan trofi. Naib Johan pula dimenangi Salwa Saini yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM650 sijil dan trofi. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh Hairina Freshia sekaligus membawa pulang wang tunai berjumlah RM350 beserta sijil dan trofi. Manakala Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas meneruskan jerayawara Project of Dream Realize Pro-DR siri ke-8 ke lokasi ke-4 tahun ini di Dewan Rumah Dayak Saratop. Lokasi kali ini dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian merangkap Ahli Lembaga Amanah Tegas Friday Belik pada Isnin. Jerayawara ini mengadakan pameran pendidikan yang diadakan di 12 lokasi di seluruh Sarawak, yang mana edisi di Saratop disertai 21 buah institusi pendidikan awam dan swasta termasuk institusi latihan awam dan swasta. Dalam ucapannya, Friday berkata jerayawara ini bertujuan untuk memberi informasi pendidikan kepada penduduk khususnya para pelajar dan belia dengan harapan dapat membantu seberapa ramai lepasan SPM dan STPM melanjutkan pelajaran. Katanya selain daripada pameran pendidikan, Pro-DR kali ini turut disertai salah satu rakan strategi tegas iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang mengadakan temuduga terbuka oleh 5 majikan dan syarikat serta pameran peluang pekerjaan melalui My Future Jobs khusus untuk penduduk di Saratop dan sekitarnya. Friday turut menyuruh kepada belia-belia di kawasan Saratop agar mengambil peluang dan pilihan sama ada untuk meneruskan pelajaran atau bekerja sesuai dengan bidang ingin diceburi selaras dengan cita-cita Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jelasnya ketika ini Sarawak telah menerokai industri hidrogen yang merupakan sumber ekonomi baru bagi membuka peluang pekerjaan untuk anak tempatan. Sementara itu, Adun Kelakar Muhammad Duri mahu penganjuran Regata Kelakar 2023 dijadikan acara tahunan serta dimasukkan dalam kalender pelancongan 2024 bagi menarik minat pelancong dari luar ke kawasan itu. Katanya sebuah ikon baru akan diumumkan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bopeng untuk tebingan Sungai Kerian dalam tempoh terdekat ini. Beliau juga berharap kejayaan penganjuran regata tahun ini menjadi pemangkin serta tarikan kedatangan orang ramai ke Pesta Saratop. Muhammad Duri berkata demikian dalam ucapan penangguhan Regata Kelakar 2023 di tebingan Sungai Kerian pada Ahad. Katanya tema muafakat membawa berkat tahun ini juga mencerminkan kesepaduan semua golongan di kawasan itu dalam menjayakan acara regata tahun ini. Ia dipaparkan menerusi pengwujudan 72 pondok sementara oleh penduduk yang menjadikan regata Saratop sangat unik dan tanda permuafakatan penduduk berbilang kaum di situ. Dalam pada itu, perahu todak dinobatkan Raja Sungai Regata Saratop 2023 dengan perahu Khazanah di tempat kedua, manakala perahu Barakuda di tempat ketiga. Pada sebelah malam pula diadakan acara bermukun sebagai hadiah kepada penduduk Saratop yang turut sama memeriahkan pesta tahun ini.
Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.je.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi malam ini, saksikan perasmian majlis sambutan ulang tahun memperingati Hari Bandaraya Kuching ke-35 tahun oleh Premier Sarawak di Kuching pada Selasa. Sebelum itu, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-5 kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak. #Mebafakta, salam UKAS dan selamat malam.